pihak media mengenai status pelaksanaan ekonomi dan juga koordinasi stimulus, pakej stimulus kita. Ya, ini special sikit kerana ini adalah merupakan laporan laksana yang ke-50. Ya. Kita tidak pernah gagal untuk membuat laporan setiap minggu. Dan ini saya rasa tepatlah pada masanya untuk kita membuat wawancara untuk reflect the 50th, 50 laporan ini. Check and balance ataupun sentiasa diperiksa progres prestasi ini YB penting sebab ini melibatkan amanat mandat yang diberikan kepada rakyat. Dan ketika bukan saja Malaysia, malah seluruh dunia melalui situasi ini di awal tersebut, kita tidak menyangka kita ada 3 krisis. Kesihatan, ekonomi dan juga ketidaktentuan politik. Pandangan YB sendiri, bagaimana kerajaan melaluinya setahun kebelakangan ini? Sebenarnya lebih setahun ni, setahun sebulan. Bagi saya, pendirian saya dan juga bagi pihak Kementerian Kewangan, kita bila melihat krisis ini, kita lihat dari two lens lah. Satunya dari segi ekonomi dan juga dari segi kesihatan. Sejak dari mula lagi kerajaan telah melaksanakan strategi 6R yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada bulan Mac tahun 2020. 6R ni ada 6 peringkat. Pertamanya ialah resolve ataupun ketegasan, keduanya resilient ataupun ketahanan, ketiganya restart ataupun menjana semula, 4 recovery ataupun strategi pemulihan, yang kelimanya revitalize, memperkasa, dan terakhirnya ialah reform untuk menyusun semula. Dalam tahap 1 hingga ke-4, tahap 1 ke 4 tu kita telah laksanakan melalui pakej stimulus kita, pakej rangsangan seperti prihatin PKS tambahan, penjana dan juga kita prihatin. Ini diumumkan pada tahun lepas dan telah pun bermula tahun 2020. Jumlahnya lebih kurang 305 bilion ringgit. Jadi kita melalui Kementerian Kewangan, terutamanya melalui laksana, telah memantau melalui pemantauan rapi ini pelbagai langkah-langkah yang telah diumumkan oleh kerajaan, alhamdulillah telah berjaya dilaksanakan, dan bantuan yang seperti saya sebut ini bernilai berbilion ringgit pada tahun lepas, dan berjaya disalurkan kepada pelbagai lapisan masyarakat, terutamanya kalau kita lihat golongan rentan, golongan B40, golongan M40. Ini adalah golongan yang memerlukan, dan juga pelbagai sektor perniagaan, terutamanya PKS mikro. Banyak sebenarnya perhatian yang diberikan kepada golongan PKS sebab ialah secara keseluruhannya warga masyarakat berpendapat sekiranya domestik ekonomi itu diperkukuhkan, mungkin kebergantungan kepada dolar itu masih boleh ditahan sedikit. Bagaimana YB sendiri lihat dari segi bantuan yang diberikan kepada PKS untuk memastikan ia sampai kepada golongan yang sepatutnya? Ya, sebenarnya apa yang disebut tadi itu penting kerana penyampaian itu is important, tetapi kita nak tahu outcome ataupun keberhasilan. Sama ada setiap langkah yang dilaksanakan adakah ia membuahkan hasil. Jadi melalui usaha Kementerian Kewangan dan juga kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan yang lain, tambah 13 bulan lepas laksana telah menolong untuk memantau dan mengesan bagaimana peruntukan ini disalurkan kepada kumpulan yang disasarkan. Saya bagi contoh, katakan kita telah memberi pertolongan ataupun bantuan kepada PKS Mikro, namanya Cik Ali lah. Kita dah salurkan geran khas prihatin RM3,000. Tapi kita objektif kita bukan saja untuk menyalurkan bantuan ini yang berjumlah RM3,000, tetapi juga kita ingin mengukur keberhasilan. Sama ada Cik Ali ini terlepas kita bagi bantuan itu berjaya ke tidak. Dan kalau tak berjaya, kenapa? Dan kalau berapa lama dia boleh sustain? Berapa lama dia boleh sustain? Dan oleh itu kita lihat selepas pengumuman geran khas prihatin 1.0, kita teruskan dengan geran hasil ke 2.0. So apa yang saya kata ni, bahawa pelbagai bantuan ini tidak semuanya melibatkan juga bantuan langsung. Dan saya sebut tadi banyak bantuan tunai, tapi juga ada juga dari segi suntikan fiskal lah. Ada juga ingatkan bahawa banyak lagi manfaat-manfaat yang diterima oleh rakyat dan juga perniagaan daripada melalui ekosistem kerajaan. Ini yang pentingnya is this one whole government approach.
Dan satu juga yang dibangkitkan oleh pihak PKS yang agak terkesan, yang juga terkesan agak teruk dengan situasi pandemik ini, bukan sahaja dari segi rolling capital ataupun modal untuk mereka melaksanakan perniagaan. Cash flow jangan sebutlah, itu memang antara yang paling juga sering dibualkan. Tapi juga untuk memastikan dari segi dana dan juga kebolehlansungan perniagaan itu. Bagaimana YB sendiri lihat dari segi segala bantuan yang diberikan, bagaimana satu perniagaan itu boleh mendapat bantuan dari pelbagai insentif yang diberikan? Itu soalan yang bagus. Kalau kita lihat semua package rangsangan yang diumumkan setakat inilah, ada 6 package rangsangan ya. Yang paling besar yang telah membantu perniagaan dan semua sektor dari mula dan sampai sekarang lah ialah program subsidi upah. Program subsidi upah ni berjumlah setakat ini adalah lebih kurang 14.4 bilion ringgit, di mana hampir 2.7 juta pekerja yang telah dibantu, dan dari segi majikan ni lebih kurang 322,000 majikan. Kerana bantuan ini diberi, lebih ramai pekerja telah dapat bekerja. Syarikat tak membuang mereka kerana subsidi ini telah dapat membantu syarikat untuk teruskan employment untuk mereka ini. Dan juga satu lagi bantuan ialah moratorium pinjaman dari bank-bank. Ini juga telah sedikit sebanyak membantu PKS yang terlibat. Satu lagi bantuan ialah saya sebut tadi Geran Khas Prihatin, itu satu lagi bantuan tunai yang telah diberi. Jumlahnya setakat ini ada lebih kurang 3.6 bilion ringgit, di mana PKS Mikro yang telah menerimanya lebih kurang 900,000 PKS Mikro. Kerajaan juga bersama Bank Negara telah memberi bantuan pinjaman khas kepada PKS. Ini adalah berjumlah 11.75 bilion ringgit. 11.75 bilion ringgit ini kepada lebih kurang 25,000 PKS, di mana kita telah memberi bantuan dari segi penjaminan kepada bank dan juga kadar faedah yang rendah. Syarikat-syarikat juga telah dapat menikmati subsidi bil elektrik. Ini subsidi bil elektrik ini untuk rakyat dan juga untuk perniagaan adalah berjumlah lebih kurang 2.6 bilion ringgit. Jadi inilah antara inisiatif utama yang telah diumumkan semasa package rangsangan pada tahun 2020 dan juga setengahnya yang baru-baru diumumkan tahun ini. Ada juga yang membuat jelas kemunculan di sebalik apa sahaja yang telah diberikan oleh pihak kerajaan, macam iSinar, iLestari ini merupakan yang tidak berada dalam plan awal sebenarnya, tetapi atas permintaan masyarakat ia diwujudkan. Sejauh mana ia membantu mengikut pandangan MOF sendiri? Kalau kita lihat ada 2 program besar yang telah diumumkan oleh KWSP, oleh EPF. Yang pertamanya iSinar tadi, yang keduanya sebenarnya iLestari. iLestari ini diumumkan sebelum iSinar diumumkan. iLestari diumumkan pada bulan April yang lepas. Jumlahnya lebih kurang 20.8 bilion ringgit yang telah dikeluarkan dan dinikmati oleh lebih kurang 5.3 juta ahli. iSinar ni yang baru sikit diumumkan. iSinar lebih kurang setakat ini kalau tidak lebih kurang 56 bilion 56 bilion ringgit, dan 6.29 juta ahli telah dapat mengeluarkan duit untuk menolong mereka lah. So ini sedikit sebanyak dapat membantu. Saya percaya kalau kita lihat iSinar terutamanya, kita telah memudahkan condition, syarat-syarat supaya lebih ramai rakyat Malaysia yang memerlukan dapat mengeluarkan duit daripada KWSP. Setakat ini seperti saya sebut tadi, lebih kurang 56 bilion ringgit telah pun dikeluarkan daripada KWSP oleh rakyat. One-off ataupun bantuan sekali yang diberikan mungkin dilihat agak minor bagi setengah pihak, macam bagi air sekali macam mana untuk ketahanan selepas ini. Tapi ataupun dari segi keperluan dan kehendak masyarakat itu tidak berubah, tapi dengan pelaksanaan PKPB, cara bekerja telah berubah, cara pembelajaran berubah, begitu banyak kebergantungan diberikan secara operasi dalam talian, dan bagaimana terutamanya kepada para pelajar yang dapat dikesan sendiri oleh laksana, bagaimana mereka juga tidak tercicir daripada situasi yang agak mencabar ini. Jadi bagi mereka, kalau kita lihat PKP 1.0 dengan PKP 2.0, kita telah belajar dari apa yang kita when we impose MCO 1.0 ni, PKP 1.0.
ramai rakyat Malaysia, terutamanya syarikat-syarikat dan juga pekerja-pekerja, terutamanya sekolah-sekolah yang saya sebut pelajar-pelajar FPT dan sekolah rendah, sekolah kebangsaan, semuanya tutup. Ya. Di sini kita telah itulah sebabnya package prihatin yang pertamanya diumumkan itu adalah very broad base kerana ia merangkumi pelbagai aspek masyarakat dan juga semua sektor-sektor ekonomi. PKP 2.0 ni lebih bersasar. Jadi kita dapat lihat bagaimana kerajaan bersama-sama dengan syarikat swasta dan juga NGO telah cuba sedikit sebanyak membantu mereka yang lebih terkesan pada PKP 2.0 lah. Jadi kita lebih bersasarlah pertolongan kita berbanding dengan sebelum ini. YB dan juga tim laksana tim MOF juga meninjau kawasan sekeliling, melihat bazar Ramadan dan sebagainya, melihat SOP dan juga bagaimana situasi senario persekitaran ekonomi lokal. Pemerhatian YB setakat ini bagaimana? Kita sebenarnya di perbincangan ini kita telah berbincang di Majlis Keselamatan Negara juga, di mana pematuhan SOP ini amatlah penting. Bukan saja di bazar, ya, kerana sebelum ini pun ada pasar malam, sebelum ini pun ada makanan buffet di hotel-hotel dan sebagainya. Tapi pematuhan SOP ini penting. Jadi bagi saya dan juga bagi ke pihak Kementerian Kewangan, apabila kita melihat bila kita turun padang, masih lagi ramai yang mengikut SOP. Jadi yang tak ikut ni bilangannya kecil. Tetapi itulah kita we must continue to educate, ya, kerana kita tidak boleh dari segi ekonomi ini untuk menutup semula ataupun menutup semua sektor-sektor hanya kerana sebilangan kecil yang tidak mematuhi SOP ini. Dan bagaimana pula dalam usaha check and balance oleh pihak laksana ini melihat keberkesanan, sebab banyak juga inisiatif yang dilancarkan membantu mereka yang terkesan akibat banjir dan juga tragedi bencana. Setakat Januari ini 15 bilion yang untuk permai, bagaimana YB lihat ia telah dapat disalurkan ataupun dan terus dapat disalurkan dengan lebih sistematik? Ya. Selain daripada Belanjawan 2021, Belanjawan 2021 ini yang diumumkan di Parlimen pada bulan 11 yang lepas. Ini berjumlah 322.5 bilion ringgit. Jumlah terbesar. Jumlah terbesar sekali. Lepas tu pada bulan Januari yang lepas kita telah buat pengumuman yang permai 15 bilion ringgit. Pada masa itu sebab utama kita mengumumkan bantuan ini ialah kerana PKP 2.0 telah baru saja bermula, ya, dan ini mencari kita nak membantu rakyat dan perniagaan yang masih terkesan oleh sebab PKP 2.0. Dan pada masa sama ada beberapa negeri dan daerah yang dilanda banjir. Ya, banjir juga dan lebih teruk dari biasa. Jadi itulah sebabnya kerajaan telah melancarkan permai berjumlah 15 bilion ringgit pada bulan Januari. Dan selepas itu kita fokus juga pada pertumbuhan ekonomi. Dan kerajaan juga pula melancarkan pemerkasa. Yang pemerkasa ini pula berjumlah 20 bilion ringgit pada bulan Mac. Jadi bulan Januari kita lancarkan permai dan setelah itu kita lancar pemerkasa. Pemekasan ini seperti juga permai merupakan pelan yang untuk melengkapi Belanjawan 2021. Jadi kita ada 322.5 bilion, ada 15 bilion dan lagi 20 bilion. So, jadi totalnya ialah besarlah. So tidak wajar sekarang kita lihat macam permai, pemekasa tanpa kita lihat Belanjawan 2021. Kerana dia complement each other lah, dia melengkapi antara satu sama lain. Dan sejauh mana pula pihak Kementerian Keuangan melihat peluang ini diambil sendiri dari segi aplikasi ataupun permohonan, sebab difahamkan juga banyak lagi geran ataupun inisiatif yang tidak dipohon langsung. Apakah tidak tahu ataupun mereka sendiri tidak berapa fasih dengan prosedurnya? Ya, saya rasa dua sebab lah. Satunya, pertamanya ada yang tak tahu. Ya, mereka mungkin tidak diberitahu ataupun they have no inisiatif pun kerana mencari mereka, kerana mereka tidak dalam kesusahan, mereka tidak perlu pertolongan. Ya. Yang keduanya ialah dari segi saya rasa lah, ya, bila kita turun padang, mereka berkata mereka tidak
tahu bagaimana. Dia pernah dengar tapi tidak tahu bagaimana. Kerana setengah tu dia tak pandai pergi online, setengah tu tidak tahu sama ada kena pergi ke LHDN atau PBT. Tapi nombornya taklah berapa besar. Kalau kita lihat sebagai contoh GKP yang telah diumumkan lebih kurang 900,000 yang telah menerima. Sama juga dengan BPR dan sebagainya. Jadi ini kita bagi pihak Kementerian Kewangan dan juga agensi pelaksana di kementerian-kementerian lain juga, kita sekarang bekerjasama. We are trying to understand kenapa mereka tidak mahu request permohonan, dan kalau tidak mahu adalah is it because it's difficult atau kerana itu terlalu susah. Dan yang pertama, sebab pertama tadi ialah mungkin information ni tak sampai. Ada juga tau, kita boleh lihat kenapa tak buat permohonan untuk GKP. Mereka kata mereka tidak tahu, ya. Jadi ini terutamanya di kawasan-kawasan pedalaman, ya. Di kawasan badan ni memang semua mereka memang dia agak savvy lah. Jadi mungkin kita kena perlu buat lebih banyak inisiatif untuk turun ke padang untuk berjumpa dengan mereka yang terutamanya yang tidak ada online information ni lah. Membawa kita kepada perbincangan sedikit tentang jendela selepas ini dari segi akses dan juga kecapaian maklumat oleh warga masyarakat. Tapi kita berehat seketika, teruskan bersama kami untuk bicara naratif, untuk kita telusuri sendiri apa antara intipati khas laporan Laksana ke-50 bersama kami dalam bicara naratif. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Veteran Siti Delilah binti Daud dari Hospital Putrajaya telah bertugas sebagai jururawat selama 24 tahun. Saya adalah penerima bantuan petugas Barisan Harapan sebanyak RM500. Bantuan ini telah memberi semangat kepada kami untuk menjalankan amanah yang diberi. Ia juga adalah sebagai salah satu penghargaan kepada kami. Terima kasih MOF. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hipoklorid atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan perlindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun, pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan: pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Ayah tahu tak? Ini semua salah ayah dan semua orang yang tak peduli pasal hal ni. Pokok-pokok kena tebang. Kilang-kilang lepaskan asap dan buang toksik merata-rata tempat. Akibatnya, cuaca dah jadi tak menentu. Tanah-tanah jadi kering kontang dan cuaca jadi panas je. Sungai pula jadi kotor ayah.
tak macam dulu lagi dah. Air bersih nanti susah nak ada dah, ayah. Ada ke lagi air bersih untuk adik, ayah? Baik, kembali bersama kami dalam Bicara Naratif sempena laporan laksana ke-50. Kita masih lagi berbicara dengan Yang Berhormat Menteri Keuangan di studio. YB sebutkan tadi tentang bagaimana ada barangkali sedikit jurang di antara mereka yang tidak mendapat maklumat dengan apa yang telah pun diberikan oleh kerajaan, membawa kita kepada infrastruktur. Yes. Dan bagaimana jendela juga dilancarkan dan diharapkan ini dapat bridge the gap ataupun mengurangkan ataupun merapatkan jurang tersebut. Bagaimana YB lihat dari segi infrastruktur, apa perlu dilakukan sebagai langkah pertama sekali? Sebab kita tahu dari segi logistik, telco pun akan cakap it's not feasible for us to buat kat sana. Kawasan ini agak merugikan untuk kami. Jadi bagaimana telco juga boleh bersama-sama untuk memastikan jurang ini dari secara infrastrukturnya dapat diperbaiki. Yep. Dari segi projek infrastruktur bagi tahun 2021, terutamanya bagi internet ni, pelbagai inisiatif telah pun dibentangkan dalam belanjawan 2021. Yang disebut tadi sebenarnya ialah mengenai jendela lah. Ya, jendela. Kalau kita lihat jendela ni dalam belanjawan 2021 kita telah membuat peruntukan lebih kurang 500 juta ringgit dan 42 juta ringgit juga bagi 500 juta ringgit untuk sekolah, 430 buah sekolah untuk menambah baik kesaling hubungan internet dan lagi 25 kawasan perindustrian, ini yang 42 juta. Ini tidak termasuk peruntukan 7.5 bilion ringgit untuk jendela. Jadi insya-Allah kita akan percepatkan ini. Kementerian yang berkenaan telah pun membuat komitmen untuk mempercepatkan ini. SKMM pun sedang memantau keadaan ini dan kita pun telah baru-baru ini membuat pengumuman untuk mempercepatkan juga pelaksanaan infrastruktur untuk 5G. Ini insya-Allah dapat juga mengurangkan jurang lah di antara yang ada internet dan yang tak ada internet ni, digital divide. So program infrastruktur ini banyak program infrastruktur yang diumumkan, tapi yang salah satu yang paling penting yang inilah yang jendela, projek jendela ini. Itu infrastruktur secara maya dan secara fizikalnya dalam situasi bila mana semua orang kena buckle down ataupun kena berjimat cermat, mungkin perbelanjaan untuk infrastruktur itu agak susah. Bukan susah, perlu melihat, ditelitikan sebaik mungkin. Jadi bagaimana perlu dari segi dari segi hubungan jalan raya, dari segi infrastruktur untuk sekolah, premis masyarakat dan sebagainya. Di mana kita setakat ini? Pembelanjaan untuk infrastruktur ini penting kerana dia ada multiplier, ada penggandaan untuk ekonomi, GDP multiplier. Jadi kita terus kena buat investment for development, expenditure ini penting. Di mana saya bagi contohlah 15 bilion ringgit telah kita buat peruntukan terutamanya untuk lebuh raya Pen Borneo, landasan berkembar elektrik dikemas ke Johor Bahru, dan juga landasan berkembar Lembang Kelang fasa pertama. Selain itu beberapa projek lain juga macam yang kita nak complete ni, ECRL, MRT 2, LRT 3 ya. Dan ini semua pentinglah untuk memberi this GDP multiplier kepada negara kita. Jadi dari segi pelaburan tu kita mesti sambung, kita tidak boleh berhentilah. Kalau tidak, ini kerana pelaburan ini akan memberi pekerjaan, memberi kepada rakyat dan juga memberi pekerjaan kepada syarikat-syarikat. Keperluan asas masyarakat. Alangkah sebelum pandemik pun ramai juga yang masih lagi sukar untuk mendapatkan kediaman sendiri. Dan dari segi perumahan pemilik ini, bagaimana dalam situasi pandemik ini tidak terkebelakang disebabkan oleh situasi yang penuh ketidaktentuan ini, YB? Ya, dalam belanjawan juga kita buat peruntukan. Ini penting juga. Kalau kita lihat apa yang telah diperuntukkan dalam belanjawan sejumlah 1.2 bilion ringgit untuk menyediakan perumahan yang lebih selesa dan berkualiti kepada golongan yang berpendapatan rendah, ya. Termasuk membina sehingga 14
unit rumah di bawah program perumahan rakyat dan juga 3,000 unit rumah mesra rakyat ni oleh SPNB lah, Syarikat Perumahan Negara. Dan sekolah-sekolah pun penting, kita terutama sekolah-sekolah daif. Jadi tahun ini kita pun kita tambah baik peruntukan tu, peruntukan lebih kurang 725 juta bagi penambahbaikan sekolah daif. Di awal tadi YB sebutkan tentang 6R, tahap ekonomi yang mana sekarang dianggap kita di tahap recovery ataupun revitalize, pemulihan ataupun penyegaran semula. Tapi ramai juga yang berpendapat bahawa kita masih dalam recover lagi, YB. Masih dalam cuba untuk menyembuhkan lagi. Bisnesnya ada tetapi tidak ada pengunjung sebab sekatan tidak boleh keluar negara, tak boleh keluar negeri, ada PKP zon hijau, zon merah, zon kuning dan sebagainya. Secara realistiknya bagaimana impak PKP, PKPB, PKPP ini memberi kesan kepada perniagaan di seluruh Malaysia? Ya. Sekarang ni kita bagi tahun 2021 dalam dari segi 6R ni kita berada di tahap kelima. Tahap kelima di dalam strategi 6R iaitu revitalize, memperkasa. Tumpuan kerajaan ada pada 5 fokus utama. Pertamanya of course to contain the COVID punya spread ataupun mengawal penularan COVID-19. Ini bagi membolehkan pembukaan lebih ekonomi. Jadi kita dapat lihat berbanding dengan PKP 1.0, PKP 2.0 berlainan. 90% daripada sektor ekonomi dibuka. Yang terkesan terutamanya 2 sektor lah yang kerana melintas negeri ini. Satu pelancongan, keduanya dari segi peruncitan. Kerana lebih ramai tak dapat keluar lah masa itu. Tapi sekarang ni pun dah getting better, pasar-bazar pun boleh buka. Jadi keduanya ialah untuk memacu pemulihan ekonomi, ini bagi terus memelihara kebajikan rakyat yang sektor terjejas. Jadi inilah 2 sektor yang saya sebut tadi, peruncitan dan juga pelancongan masih terjejas. We want to continue to be competitive. Daya saing negara itu penting. We want to be inclusive, agenda keterangkuman, dan terakhirnya ialah mentransformasikan ekonomi kita kepada yang berasaskan pengetahuan dan juga berpaksikan inovasi. So inilah kita sebut ada 5 fokus utama revitalize ini. Jadi pemerkasa ni program strategi memperkasa rakyat dan ekonomi adalah inisiatif jangka pendek dan juga sederhana. Dia merangkumi fokus 1 hingga 4 lah yang saya sebut tadi. Yang innovation ni kelima lah, yang saya kata mentransformasi ekonomi itu ialah fokus kelima. Ini adalah bersifat lebih jangka panjang yang akan merangkumi transformasi syarikat berkaitan kerajaan, GLC dan JRC dan juga rancangan Malaysia ke-12. Keputusan apa yang juga ingin disarankan oleh MOF juga tertakluk kepada apa yang disarankan oleh KKM dan juga oleh agensi-agensi lain. Ada juga bertanyakan kalau boleh ke shopping mall, ke bazar Ramadan, kenapa tidak boleh melancong kerana crowdnya lebih kurang sama. Tapi tangan juga terikat untuk memastikan dari segi aspek keselamatan. Jadi bagaimana untuk diberikan buffer zone atau barangkali zon penimbal untuk perniagaan ini selain daripada inisiatif yang telah diberikan oleh kerajaan untuk sustain sedikit masa lagi sehingga bilangan kes turun? Yalah. Kalau kita lihat sektor yang masih terkesan, terutamanya sektor pelancongan. Sekarang merentas daerah tak boleh. Kita lihat mata merentas daerah pada bulan 12 itu dibuka, kita dapat lihat implikasinya. Nombor COVID cases ni, kes COVID naik. Daerah masih boleh, negeri yang tidak boleh. Negeri tak boleh. Daerah pun kalau ada certain beberapa kawasan. Beberapa kawasan sekarang dah tak boleh. Negeri memang tak boleh lantur lah sekarang ni. Tapi kita dapat lihat bila kita buka pada bulan Disember lepas dan nombornya naik. Jadi memang betul lah Kementerian Kesihatan membuat keputusan yang betul, memberi pendapat dan juga nasihat yang betul di mana kita terpaksa tidak membenarkan lintas negeri. Dan kita dapat lihat nombor kes COVID pun turun lepas kita telah membuatkan keputusan supaya tidak dibenarkan lagi melintas negeri. Soalannya sekarang bila kita boleh. Jadi kita kena lihatlah nama kes COVID ini dan juga pematuhan SOP. Apa yang kita boleh tolong apakah pertolongan yang perlu diberikan kepada
sektor pelancongan memandangkan mereka amat terkesan sehingga hari ini. Kita baru-baru ini telah memberi bantuan kepada homestay sebanyak lebih kurang RM600. Kita juga telah memberi lanjutkan program subsidi upah kepada sektor pelancongan ini, dan juga bank negara dan bank-bank lain telah membuat peruntukan ataupun memberi pertolongan daripada segi moratorium, ada sampai setahun, 2 tahun ada pun untuk sektor pelancongan ini. Ada dana yang khas untuk sektor pelancongan juga telah diumumkan, ini lebih kurang RM1 bilion, di mana dana ini ada jaminan daripada kerajaan dan pada masa sama memberi kaedah-faedah yang rendah kepada industri pelancongan. Kalau dibawakan ke skala yang lebih besar lagi dengan sempadan yang belum dibuka, bagaimana impaknya kepada FDI setakat ini? Kalau segi FDI, tourism FDI memanglah terkesan, ya. Bukan saja Malaysia, ya. Negara jiran kita, negara Thailand lebih dependent kepada pelancongan berbanding dengan Malaysia. Tetapi memanglah semua negara terkesan, terutama negara-negara yang ekonominya agak terbuka. Tapi kalau kita lihat dari segi FDI dan trade numbers pada tahun 2021, it is going in the right way, in the right direction. Our trade surplus is very high, still continue to be. Ekspor kita semakin tinggi. Jadi saya percaya unjuran ekonomi kita pada tahun ini lebih kurang yang diumumkan oleh bank negara di antara 6 hingga 7.5% ni, insya-Allah berjaya akan dapat kita capailah. Satu yang mungkin boleh dipelajari dari situasi pandemik ini untuk mempelbagaikan lagi sumber ekonomi itu, mungkin meningkatkan ekonomi ataupun aktiviti berasaskan pengetahuan dan berpaksikan inovasi dan mengurangkan kebergantungan kepada komoditi dan juga sumber minyak. Itu akan kita tanyakan kepada Menteri Keuangan sebentar lagi. Kita akan berehat seketika, kembali bersama kami dalam Bicara Naratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosizam Ishak. Saya adalah pengusaha restoran Back Grill di Kepala Batas Pulau Pinang. Pada tahun lepas, saya telah menerima bantuan BPN dan juga JKP daripada pihak kerajaan. Ianya membantu saya untuk memulihkan perniagaan saya ketika berlakunya pandemik COVID-19. Dan ia juga turut memberi peluang kepada saya untuk mengeluarkan produk baru iaitu Coming Proud jenama Bag. Dan baru-baru ini saya telah menerima Sinar. Ianya bukan sekadar membantu saya mengembangkan perniagaan, malah turut memberi peluang pekerjaan kepada penduduk berdekatan. Terima kasih MOF di atas bantuan dan keprihatinan kepada kami.
Vaksinasi adalah langkah pencegahan bagi memutuskan rantaian COVID-19. Vaksin perlu melalui 2 peringkat kajian sebelum diluluskan penggunaannya. Pertama, kajian praklinikal vaksin di peringkat makmal merangkumi ujian sel kultur dan haiwan. Manakala peringkat kedua, kajian klinikal vaksin yang membabitkan manusia dan merangkumi 3 fasa. Fasa pertama, kajian membabitkan puluhan sukarelawan untuk mengetahui kesan tidak balas dan keselamatan vaksin peringkat awal. Kedua, kajian terhadap ratusan sukarelawan untuk mengetahui tahap keselamatan secara mendalam serta keperluan dos vaksin. Dan fasa ketiga, kajian melibatkan ribuan sukarelawan untuk mengetahui kesan sampingan yang jarang berlaku serta tahap keberkesanan vaksin. Bagi kelulusan vaksin, pihak berkuasa regulatory farmasi negara akan meneliti keputusan kajian klinikal sebelum vaksin diluluskan. Baik, terus bersama kami dalam bicara naratif sempena laporan khas laksana ke-50. Kita bawakan semula perhatian anda dan juga tamu di studio yang berhormat Menteri Keuangan bagaimana memperkukuh daya saing negara dan juga mentransformasikan ekonomi kepada aktiviti yang berasaskan pengetahuan dan berpaksikan inovasi. YB, dalam situasi sekarang ini, apa yang kita pelajari dalam situasi pandemik ini? Barangkali diversity ataupun portfolio ekonomi itu perlu diperluaskan supaya kurang kebergantungan dengan perkara yang tangible. Yep. Bagaimana dalam memperkasa ataupun revitalize di bawah strategi 6R ini antara 5 fokus utama berasaskan pengetahuan dan berpaksikan inovasi. Bagaimana YB lihat ini boleh dikembangkan lagi? Ya. Sebenarnya yang inovasi ini is also mid term and also long term lah, jangka masa sederhana dan juga masa panjang. Jadi ada setengah tu ada inisiatif-inisiatif yang akan diumumkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Tapi apa yang penting ialah betul kita dapat lihat dari segi apa yang dalam masa PKP ni atau masa krisis kesihatan ni. Teknologi becomes very important di mana penggunaan internet, work from home dan sebagainya is the new normal. Dan mereka semua berpaksikan menggunakan teknologi. Jadi kalau kita lihat what do we need to do next sebagai negara, sebuah negara yang ingin mencapai high standard of living lah. Kita lihat kita memerlukan pelaburan yang berteknologi tinggi dan bernilai tambah dengan kesan pengganda kepada ekonomi. That means what you said was right. Apa yang penting ialah kita lihat kepada sektor yang memberi gandaan ekonomi yang tinggi dan sektor ini of course usually involves investment in technology, pelaburan berteknologi, dan kita lihat apa yang kita ada pada hari ini, setengah sektor itu memang dapat banyak membantu kita semasa PKP ni, semasa krisis ni, terutama dari segi ekspor. Pertamanya E&E, E&E ataupun elektronik dan elektrik, right? That one is a big one yang telah menolong negara kita dari segi ekspor. Keduanya ialah ini sounds a bit obvious, ialah peralatan perubatan. Negara kita pun memang one of the big exporter of peralatan perubatan. Dan lagi dua yang kita harus fokus pada pendapat saya ialah dari segi bioteknologi dan juga aero angkasa. These are the key areas yang negara kita ada competitive advantage. Dan banyak inisiatif-inisiatif yang kita umumkan dalam belanjawan memang fokus kepada 4 industri ini pada masa ini. Rancangan Malaysia ke-12 akan buat lagi satu longer term. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun baru-baru ini mengumumkan My Digital. Pada semalam ataupun 2-3 hari yang lepas, Microsoft telah membuat komitmen untuk melabur dalam di Malaysia juga kerana mereka dapat lihat insentif-insentif, tapi yang pentingnya kerajaan telah membuka peluang kepada syarikat-syarikat ini untuk datang melabur di Malaysia. Bagaimana YB lihat pemerkasa ini, sebab dilihat pemerkasa memberi tuan kepada inisiatif jangka pendek, bagaimana untuk mengawal penularan, bagaimana untuk memperkayakan pengetahuan pekerja dan juga bagaimana untuk memastikan keboleh daya saing perniagaan itu. Dan ada juga yang berpendapat ia berkait rapat dengan sektor perubatan, sekiranya kalau lagi lambat kita vaksinate, lagi lambat vaksinasi ini diselesaikan, lagi lambatlah ekonomi itu kembali pulih.
Ya, kerana that's why pemekasan ni, objektif pertama tu ialah penurunan COVID-19 ni ialah melalui vaksinasi program PIK ni kan, imunisasi kebangsaan. Setakat ini kita dapat lihat imunisasi ini berjalan lancar. Fasa kedua baru bermula pada 19 April. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun masa pengumuman pemekasan telah mengumumkan target untuk mencapai herd immunity ini dipercepatkan. Sebelumnya bulan first quarter, suku pertama 2022, sekarang ni kita kecepatkan kepada akhir tahun 2021. Antara sebab utamanya adalah kerana kita telah berjaya membuat orders yang cukup untuk rakyat Malaysia, dan juga kita sedar bahawa lebih cepat, yang seperti Zariah sebut tadi, lebih cepat kita dapat memvaksinasikan rakyat Malaysia, lebih cepat kita boleh membuka ekonomi negara kita. Cuma barangkali ada juga keluhan daripada warga Malaysia, bukan saya tak nak daftar, saya dah daftar tapi tunggu-tunggu tak panggil lagi. Dan kalau dilihat statistik luar negara-negara lain, 400,000 dalam masa 3 minggu, kita 450 lebih dalam masa sebulan. Jadi bagaimana YB lihat dapat dipercepatkan lagi ataupun lebih sistematik lagi vaksinasi itu? Yang Berhormat Menteri Musti KJ dan juga Menteri Kesihatan Malaysia Datuk Seri Adham telah membuat explanation, penjelasan mengenai perkara ini. Sebenarnya kalau kita lihat memang seperti schedule, kerana kita punya jadual vaksinasi ini, fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga is dependent kepada pembekalan vaksin itu. Ya, jadi pembekalan vaksin kita yang akan datang ni terutamanya bulan Jun, we can then start the process faster in terms of number of supply. Tapi buat masa ini memang masih lagi ikut jadual lah. Memang kita tahu supply kita hanya mencukupi untuk our frontliners. Sekarang untuk fasa kedua ini untuk yang berisiko tinggi, dan insyaAllah bulan Jun ni kita akan dapat supply yang lebih, dan kita akan lihat lebih ramailah yang akan dapat divaksinasikan. Dan bila dibentangkan laporan-laporan sebegini, masyarakat ingin tahu, sebab ini macam kira report card jugalah untuk F, untuk memastikan di mana pencapaian dan sebagainya, apalagi yang perlu dibuat. Bagaimana kita, sebab warga masyarakat juga akan membuat perbandingan, Indonesia bagaimana, Thailand bagaimana. Mereka tak akan tengok jauh dulu, mereka akan tengok sekeliling dulu, berbandingan Singapura, Thailand juga Indonesia. Jadi pencapaian Malaysia setakat ini bagaimana, YB? Kalau kita lihat KDNK pada tahun 2020 berbanding negara-negara ASEAN yang lain, KDNK kita menguncup 5.6%. Tapi kalau kita berbanding dengan ASEAN countries yang lain, ASEAN Tenggara yang lain, Filipina menguncup sebanyak 9.5%. Thailand pun menguncup sebanyak 6.1%. Jadi kita, kalau ini tak berbanding lagi dengan negara Eropah dan Amerika Syarikat, memang lebih penguncupannya lebih tinggi. Tapi kita lihat ke hadapan. Pertamanya, the first thing is, kalau berbanding tahun 2020, negara Malaysia berbandingkan ke negara-negara lain dari segi KDNK did quite well. Right? Of course negatif, tapi tak sebesar yang lain. Ini adalah one of the reasons, ialah kerana pada tahun 2020 seperti saya sebut tadi, sebanyak lebih kurang 305 bilion ringgit of pakej rangsangan bagi membantu rakyat, perniagaan dan ekonomi untuk menepani cabaran COVID-19. Ini telah memberi impact kepada ekonomi in terms of KDNK lebih kurang 3 hingga 4 mata peratusan kepada KDNK. Yang keduanya, kita kena lihat ke depan. Pada tahun 2021 tahun inilah, kita lihat KDNK kita akan kembali kepada KDNK tahun 2019. InsyaAllah lah. Kerana unjuran Bank Negara Malaysia, unjuran kita ialah lebih kurang 6 hingga 7.5%. Berbanding dengan negara-negara lain. In fact, kalau kita lihat KDNK untuk negara-negara lain lebih kurang daripada negara kita. Tapi kita tak nak banding sangat dengan negara lain untuk tahun inilah. Tapi kalau kita lihat, ini bukan saja nombor daripada Malaysia, tapi juga daripada IMF dan World Bank juga meramalkan kita insyaAllah dapat mencapai KDNK lebih kurang 6 ke 7, IMF dan juga World Bank. Bukan saja nombor daripada bank negara lah. Numbers don't lie, nombor itu tidak menipu. Tapi kalau kita lihat, kalau saya boleh sambung sedikit, kalau kita lihat faktor kenapa? What is the reason? Apakah faktor yang akan menyumbang kepada pencapaian KDNK? Kerana mereka selalu tanya, betul ke? Macam mana kita boleh capai? Base kepada apa? Base kepada apa kan? Satu ialah what you said just now, Zariah, which is very important, ialah
kita kena berjaya untuk membendung pandemik COVID-19. So that is one big assumption. Keduanya ialah pelaksanaan program imunisasi COVID-19 yang sistematik. Kita kena capai herd immunity ini insya-Allah pada tahun 2021, akhir 20. Satu lagi ialah pemulihan dari segi komoditi, harga komoditi. Kita lihat harga pasaran minyak semasa sekarang ni, sebagai semasa sekarang lebih kurang $60, 64-65 US dollar per setong. Dalam belanjawan 21, kita buat assumption kita berdasarkan harga lebih kurang 42 saja dolar setong. So that's one. The other one is projek-projek yang telah diumumkan, insya-Allah akan dapat membantu KDNK kita pada tahun ini juga. Selepas ini kita akan juga bertanyakan lebih lanjut tentang kadar pengangguran dan juga bagaimana kebolehpasaran mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Teruskan bersama kami dalam bicara naratif kami kembali selepas ini. Assalamualaikum, saya Fitri daripada Kuala Lumpur. Sekarang saya bekerja sebagai admin dekat JNT Malaysia. Sebelum ni saya pernah dapat bantuan daripada kerajaan macam-macam lah. Macam BPN, BPR, air lestari pun saya ada dapat. So bantuan-bantuan tu sedikit membantulah saya punya pendapatan yang terjejas akibat daripada pandemik COVID-19 ni. So saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak kerajaan, pihak MOF atas bantuan-bantuan yang sangat membantu saya. Terima kasih. Cepat-cepat nak pergi mana tu bang? Aku kat sini lah. Aku tahulah kau comel, tapi kesihatan tu kena jaga. Kau tahu sekarang ni kan, kes dah banyak. Habis tu kenapa kau tinggalkan aku kat sini? Pandai pun. Kemasukan pendatang asing tanpa izin atau parti mengundang pelbagai masalah sosial, jenayah dan menggugat kestabilan negara. Mereka berpotensi menyebarkan wabak COVID-19 dan mencetuskan penularan luar jangka. Aktiviti Tekong mendalangi kemasukan parti, penyeludupan dan jenayah rentas sempadan mengancam kedaulatan tanah air. Jangan jadi pengkhianat, mempertahankan negara, tanggungjawab bersama. Laporkan sebarang maklumat berkaitan parti dan jenayah rentas sempadan. Sawit, nama yang cukup berharga. Minyak diperolehi, didagangkan ke dunia. Minyak sawit penuh nutrisi. Ketahanannya pasti di suhu tinggi. Kini tampil mampan berkualiti. Inilah sawit penuh keunggulan. Inilah sawit anugerah Tuhan.
Baik, sedikit masa lagi untuk kita kongsikan dengan warga masyarakat, dengan para penonton, apa antara keberkesanan inisiatif yang telah pun diberikan oleh kerajaan, khususnya di bawah seliaan Kementerian Keuangan. Bersama kami di studio masih lagi Yang Berhormat Menteri Keuangan. Terima kasih Datuk Seri. Untuk peluang ini, ramai juga yang meluahkan kegusaran barangkali dari segi pencarian life and livelihood, pencarian rezeki mereka, dan apa antara usaha yang boleh dikongsikan setakat ini, sebab kita banyak tahu inisiatif yang telah pun diberikan dari aspek pekerjaan dan mengurangkan kadar pengangguran. Walaupun 4 tu nampak macam tidak berapa, tapi memandangkan kita sebelum ini 3 lebih, naik kepada 4%. Jadi merupakan satu angka yang sangat menggusarkan. Pandangan MOF sendiri bagaimana? Ini isu pengangguran ini amat pentinglah bagi kerajaan. Jadi kita pun telah we started the National Employment Council, Majlis Pekerjaan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri untuk memantau kadar pengangguran negara. Inisiatif-inisiatif yang telah diumumkan dalam pakej-pakej juga banyak besar jumlahnya untuk menolong rakyat daripada skilling, reskilling, upskilling dan program subsidi upah. Ini semua ini untuk membantu pengangguran. So pengangguran pada tahun 2020, pada bulan Mei 2020 mencecah 5.3%. Pengangguran yang agak tinggilah dalam sejarah kita. The last time kita reach above 5% tu tahun 85-86. Sekarang alhamdulillah dah turun balik kepada 4.8% bulan Februari ini. Jadi tapi kalau kita berbanding dengan negara lain macam Filipina 8.7%, India 6.9%, even Amerika Syarikat 6.2%. Jadi kita one of the countries dalam, kalau kita lihat tahun 2020 itu 150 negara sebenarnya yang mengalami pengucupan. Kerana this is not a Malaysian economic crisis, this is a global economic crisis. Apa yang penting ialah kita melalui Majlis Pekerjaan Negara ini, kita cuba sedapat daya mungkin untuk mengurangkan kadar pengangguran. Kita ada mensasarkan untuk mencipta pekerjaan berjumlah 500,000 pada tahun 2021 ini. Ini akan insya-Allah dapat membantu mengurangkan kadar pengangguran di negara kita. Dan juga kalau ingin dilihat perbandingan indeks pengeluaran perindustrian IPI meningkat 1.2%, adakah ini angka yang baik memandangkan situasi sekarang, ataupun ini memang telah konsisten sama ada pandemik atau tidak? Ini baik. Ini is very good. Ini adalah sangat baik. Kalau kita lihat negara-negara lain berbanding dengan Malaysia juga telah berjaya untuk meningkatkan indeks pengeluaran perindustrian kita, walaupun dalam keadaan krisis ekonomi dan juga krisis kesihatan ini. Indeks harga pembuatan juga meningkat. Ini meningkat sebanyak 3.5%. Ekspor juga meningkat. Ekspor meningkat sebanyak 6.6%. Ini adalah data paling tinggi kalau kita lihat bandingkan tahun lepas. Banyak agak menunjukkan trend yang memberangsangkan, terutamanya pada bulan Januari 2021 ini semasa PKP 2.0. Inisiatif yang telah pun diberikan kerajaan on paper memang nampak cantik, kita nampak pelaksanaan juga sistematik, tapi barangkali YB juga yang ada pengalaman terlibat dengan bank komersial, keluhan warga masyarakat khususnya PKS sekarang, institusi perbankan yang agak liat untuk memberikan pinjaman, walaupun government dah kata saya boleh bagi upah subsidi dan sebagainya. Ada perniagaan yang mengatakan saya tak nak buka sebab saya tak ada cash flow. So jadi saya kalau saya buka perniagaan, saya kena bayar upah subsidi. Jadi mereka mengambil jalan singkat, tak payah buka perniagaan. Jadi pekerja juga yang menjadi mangsa, tidak dapat gaji kerana keengganan pihak institusi keuangan memberikan pinjaman, sebab terutamanya industri-industri yang mereka tidak begitu mengenali. Bagaimana MOF boleh memberikan sedikit saranan kepada pihak keuangan juga? Jadi kita di Kementerian Kewangan melalui selalunya bila kita communicate dengan bank-bank komersial terutamanya yang memberi pinjaman kepada sektor PKS ialah melalui bank negara. Tapi apabila kita buat perbincangan dengan bank negara buat laporan kepada kita menunjukkan pinjaman loan growth tu masih ada lagi. In fact, the first quarter ni loan growth tahun 2021 ni
dah balik semula kepada pre-economic crisis. Tapi memanglah ada sektor yang masih lagi terkesan kerana cash flow tu. Jadi kita pihak Kementerian Kewangan telah membuat dana untuk sektor-sektor yang terkesan. Tapi mereka perlu, tapi seperti yang disebut oleh Zaliha lah, mereka kata why should they open today, kerana bisnes tak boleh lagi kan, terutamanya sektor pelancongan ni. Jadi kita kena buat inisiatif atau insentif yang berbeza. Moratorium salah satu bantuan yang dapat membantu mereka, dan saya percaya bagi mereka yang betul-betul layak, bank telah banyak membantu. Tapi yang tidak dapat dibantu, kerajaan kena masuklah, tolong tengok, lihat mana terutamanya syarikat-syarikat yang PKS ini. Sebelum kita dengarkan rumusan daripada YB Menteri Keuangan, kita ingin saksikan dahulu satu klip khas yang memberikan sorotan insentif inisiatif rakyat dan ekonomi yang telah pun disediakan oleh Kementerian Keuangan. Kita saksikan klip ini. Baik, hampir 45 minit kita berbicara dengan Yang Berhormat Senator Menteri Keuangan. YB, bagaimana pastinya juga soalan ajaib atau magic question ditanyakan oleh ramai pihak kepada Kementerian Keuangan dan juga kepada kerajaan secara khasnya. The way forward, ke mana kita selepas ini? Dan untuk laporan laksana yang selepas ini, apa yang lagi boleh masyarakat nantikan dari segi progres ataupun pencapaian pihak Kementerian Keuangan? Laporan yang ke-51 insya-Allah minggu depan. Bagi saya dan juga rakan-rakan saya di Kementerian Kewangan, yang penting ialah pelaksanaan yang kemas dan juga pemantauan yang rapi oleh Kementerian Kewangan dan juga kementerian-kementerian lain, dan melalui laksana juga. InsyaAllah kalau kita buat ini dengan betul-betul, dengan kemas, dengan pemantauan rapi ini, kita mampu mencapai data-data yang semakin baik bagi menyokong target kita untuk mencapai KDNK di antara 6 hingga 7.5% pada tahun ini. Ini akan meletakkan Malaysia di landasan yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi seterusnya. Baik, sekali lagi terima kasih kerana kesudian YB bersama kami untuk bicara naratif kali ini. Dan teruskan menonton TV1 untuk lebih banyak program hebat selepas ini. Dan bagi pihak penerbit Tuan Haji Syarif Sarafuddin dan semua kru bicara naratif, kita jumpa lagi pada siaran yang seterusnya. Assalamualaikum, jumpa lagi.